Okey, bang masuk subuh tak ada tunggu bang dah. Terus sembahyang. Terus sembahyang. Apa semua? Jadi daripada 5 waktu dia kena cuci mak dia tinggal 3. Lepas tu tanya pula ustaz, kalau katakanlah sekarang dia tak nak zuhur lagi. Mau zuhur lagi. Pukul 4, tiba-tiba pukul 4 dia mati. Pukul 4 dia mati, dia berdosa tak nak zuhur. Dalam hukum fiqh, selagi mana tidak habis waktu itu, tidak dinamakan orang meninggalkan sembahyang. Sebab waktu itu masih ada. Lebih-lebih lagi dia dalam keadaan uzur tu. Jadi sehatilah ni, mak aku mati tak ada zuhur, masuk zuhur dah. Isya tak sembahyang, mati. Pukul 10 belah mati. Lepas tu dia dikira orang tinggal sembahyang isya tak? Tidak. Kenapa? Masih ada waktu isya lagi. Selagi mana belum habis waktu, kalau dia mati dalam keadaan itu, dia tidak dinamakan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu saja ada. Satu awal waktu, satu hujung waktu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Ibnu Hanbal boleh jamak. Kalau nak kena taklid pada mazhab Ibnu Hanbal, mazhab Hanbali. Kerana Imam Hanbali dia kias daripada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau hujan terlampau lebat boleh jamakkan sembahyang. Lepas tu dia bandingkan pula hujan dengan sakit ni mana teruk. Kata Ibn Hanbal sakit lebih teruk daripada hujan. Jadi kalau hujan boleh jamak, sakit boleh. Itu mazhab Hanbali, bukan mazhab kita. Boleh ya? Wallahu a'lam. 2 soalan satu. Habis dah? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan dari Ustaz mengenai isu yang sama ada Rasulullah SAW menyuruh mati atau tidak. Tak ada apa dia? Penjelasan tentang yang sama ada Rasulullah sebut ke tak yang mati Ustaz? Riuh kembang isu ni. Saya sendiri pun tak dengar dalam YouTube ke apa tak dengar. Saya ni terbuka sangat nak dengar benda itu. Macam baru ni orang kata, Ustaz tak tengok televisyen ke? Kata orang dah lemah. Kata saya dengar cerita tapi dia kata suruh tengok televisyen, saya tak tengok televisyen. Meluat televisyen kata. Apa tak baca jadi kata-kata apa? Nampaknya tak tahu sangat. Isu lepas pada itu saya bawa kemarin di situ yang mati orang kubur dan sebagainya semua. Tak apa lain itu. Begitu juga dengan umati. Wallahu a'lam huraian ustaz macam mana saya pun tak tahu. Tapi banyak hadis-hadis. Contohnya hadis dalam Sahih Tirmizi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak syafaatkan umat dia. Nabi sujud, Allah sujud, Allah kata ya Muhammad irfa' ra'saka, ya Muhammad angkat kepala engkau, minta apa yang kamu nak minta, syafaat siapa kamu nak syafaat. Apa Nabi sebut? Ya Rabb ummati. Ya Rabb ummati. Ya Rabb ummati. 3 kali. Wahai Tuhan umat aku. Wahai Tuhan umat aku. Wahai Tuhan umat aku. Ada dalam Sahih Tirmizi. Panjang hadis tu. Kita baca hadis Sahih Tirmizi. Ada. Kalau buka lagi kitab Baru Mazi tak silap juzuk yang ke-17. Baru Mazi. Ya Rabb ummati begitu juga dalam hadis itu juga dalam Sahih Tirmizi juga Nabi sebut ketika umat dia nak lalu di atas titik sirat ataupun siratal mustaqim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Rabbi sallim Rabbi sallim, wahai Tuhan selamatkan aku semua. Itu memang ada dalam hadis. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, ada ke tidak Nabi sebut ummati yang tu wallahu a'lam. Boleh ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya bagi pihak penjalan dia. Ayah dia dah meninggal. Selama hidup ayah dia tu, mak dia bagi tahu dia tak pernah berpuasa. Habis tu macam mana dia nak ayah dia tu nak kena macam mana? Dia kata dalam tempoh 27 tahun selepas dia bagi bapak dia tak puasa, ayah dia tak puasa. Satu Ustaz, satu lagi kalau sembahyang tu boleh nak kira fidyah juga ke tak? Terima kasih. Orang mati tinggal puasa. Semua hidup tak pernah tinggal. Kalau nak kira betul dia kena siap trailer lah bayar fidyah. Beras banyak sangat panggil. Itu. Jadi untuk puasa sahih
wajib kena bayar fidyah seseorang yang mati, yang mampu dia berpuasa, tapi dia tak berpuasa. Sedangkan dia mampu berpuasa dan dia tak puasa, kecuali dia sakit. Katakanlah contoh begini, bulan Ramadan, dahulu bulan Ramadan yang baru lepas ni, senang cerita, bulan Ramadan lepas ni dia sakit, dia puasa 15 hari. Dia tak puasa sebab sakit. Mari Syawal sakit lagi. Lepas Syawal sakit lagi. Sakit sampai dia mati. Katakanlah mari bulan Rabiul Awal baru dia mati. Banyak bulan lah, dekat 6 bulan. Dia tak ada ruang untuk dia qada. Sebab apa? Dia sakit. Yang 15 hari itu tak kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ruang untuk qada. Sakit dia tu sambung daripada Ramadan sampai mati. Jadi orang ini tidak kena. Sebab apa? Dia sakit yang berpanjangan, yang tidak ada ruang untuk qada. Tapi kalau sekiranya dia sakit bulan Ramadan, dia tak puasa, samalah sakit ataupun haid, dia tak puasa 7 hari ataupun 15 hari. Habis Ramadan sebulan dia sihat, dia tak qada lagi. Lepas tu dia sakit, jatuh sakit, mati. Yang ni dia kena fidyah. Sebab apa? Dia ada ruang untuk qada, tiba-tiba dia tak qada. Maka yang tu dia kena bayar fidyah. Wajib waris bayar fidyah. Waris ada dua cara. Sama ada dia nak bayar fidyah 1 hari 1 cupa, ataupun waris nak tolong puasa 1 hari 1. Boleh. Dia nak bayar fidyah pun boleh, ataupun waris nak tolong puasa pun boleh. Tapi ulama mengatakan bayar fidyah itu lebih afdal daripada berpuasa. Bila bayar fidyah secukup ya. Puasa sehari cukup lah. Nak pagi. Afdal dia bayar fidyah. Jadi berkaitan dengan yang bapa dia tadi tak tinggal ayah dia tak puasa sepanjang hidup itu, bayarlah fidyah 1 hari 1 cukup. Kalilah 57 tolak 15. Tolak 15 lah kalau dia sebab 57 tu usia dia beranak. Pada tolak 15 tahun waktu balik, tinggal berapa 57? 40 berapa dia. Tolak dia tu campur 30 lah. 32 tahun jadi 32 bulan. 32 bulan. Yang itulah. Itu bolehlah bayar 32 bulan. Tapi kalau nak ambil lagi satu hukum fiqh, setahun itu dia ganda pula. Ganda tu berat. Selesai hak tu dulu. Selesai hak 32 bulan dulu. Kena. Sebab apa? Dia tinggal puasa dengan sengaja. Wajib bagi waris sebelum faraid harta, ambil harta itu bayar fidyah. Bayar fidyah. Itu untuk fidyah puasa. Adapun fidyah sembahyang berlaku khilaf ulama. Ada ulama kata ada fidyah sembahyang, ada ulama kata tidak ada fidyah sembahyang. Jadi kaul yang mengatakan tidak ada lebih kuat daripada kaul yang mengatakan ada. Khilaf untuk fidyah puasa tak tidak ada. Ada. Boleh ya? Wallahu a'lam. Sampai pun masuk. Ustaz, 1 cupak tadi nilainya berapa? Tanya kedai tau. 1 cupak berapa? Okey, saya nak sebut yang tadi. Biasanya kalau 1 cupak tu memang sikit saja lah. Tergantang 4 cupak. Segantang 4 cupak. Maknanya segantang boleh untuk 4 hari. Selalu juga orang bagi fidyah kepada saya ke madrasah apa semua. Bila bagi pada madrasah, sebab saya nak pergi cari orang miskin susah. Sebab fidyah ini dia boleh fuqara wal masakin saja boleh makan, fakir dengan miskin saja. Dia tak macam zakat. Zakat ada orang kaya boleh makan zakat. Betul, orang kaya dah boleh makan zakat. Sebab apa dia senarai? Dia senarai 8 asnaf, fuqara, masakin. Ibnu Sabilillah, apa semua ni. Dia ni. Maknanya ada juga orang kaya boleh makan zakat. Contohnya dia betul-betul Sabilillah. Dia boleh makan zakat walaupun dia kaya. Sebab dia senarai 8 kan. Fuqara wal masakin. Macam anak yatim tak masuklah asnaf zakat. Orang suka bagi zakat pada anak yatim. Anak yatim kalau dia kaya, dia tak boleh makan zakat. Sebab anak yatim tak masuk dalam asnaf zakat yang 8 tu mana ada. Kalau kita nak bagi zakat bagi pada anak yatim. Katakanlah bapak dia mati, bapak dia ditawan, tinggal anak kecil-kecil. Anak yatim ditawan yang mana? Tak ada zakat.
Ini kerja nak bagi kat anak yatim je. Anak yatim tak mesti nak makan zakat. Ada. Itu kecuali kalau anak yatim yang susah. Kalau anak yatim susah, dia makan zakat bukan atas nama yatim tau. Dia makan zakat atas nama miskin. Bukan yatim. Nah itu. Kita kena tengok juga anak yatim yang kaya tak boleh makan zakat. Itu. Jadi asnaf zakat ada 8. Asnaf orang yang boleh terima fidyah 2, fuqara wal masakin. Fakir dengan miskin saja. Yang ni tak boleh orang lain. Lepas tu kadang-kadang nak makan fidyah pokok masjid. Kaya-kaya aku makan fidyah. Tolak berat. Cikgu pencin, polis pencin. Depa ni bukan bisa beli berat. Agak nak mati tolak. Agak nak ambil berat ada orang mati juga. Ada nak ada orang mati juga. Ini orang panggil pencuri. Mencuri lagu ni lebih teruk daripada mencuri hak lain-lain tu. Sebab mencuri tapi rasa ibadat, cukup bayar. Ada. Bila maksiat rasa ibadat, itu masalah. Apa ni? Jadi sebab itu kalau nak bagi pada saya lah untuk bagi pada madrasah mana-mana pun, bagi. Saya ambil satu hari satu kampit beras yang 5 kilo. Satu hari. Kalau 10 hari nak bagi 10 kampit beras yang 5 kilo. Kenapa? Sebab kita nak bagi makan budak-budak mahat, contohnya budak mahat. Dan di situ ada orang miskin dan ada orang kaya. Kalau kita ambil satu cupak ngam-ngam, maknanya kita hanya kena bagi makan ke orang miskin saja. Mana nak boleh masak nasi orang miskin, nasi orang kaya? You know. Nah itu. Susah. Sebab itu saya tetapkan. Tadi suruh saya kira kan. Saya kira cara saya boleh lah. Berapa duit ada. Satu cupak tu lebih kurang berapa? Satu beg lebih kurang RM11 kuat. Satu beg yang 5 kilo bukan 10 kilo. Jadi kalau kita bagi yang untuk masak untuk budak-budak mahat makan, contoh untuk budak pondok makan. Jadi dalam itu ada yang miskin. Cupak baki lagi ni, ini dia sedekah dia apa semua asal siapa boleh makan. Boleh. Kalau nak bagi ngam-ngam saya tak mau. Kerana susah sebab nak pergi cari orang miskin betul-betul tu susah. Jadi kalau ada lebih di situ senang kita masak sekali. Memang tidak dinafikan ada budak-budak miskin dalam 20%. Itu baru senang. Sebab tu kalau cara saya buat itulah. Kalau nak bagi cupak betul, kita nak kena pergi cari betul-betul orang tu yang pakai miskin. Boleh? Wallahu a'lam. Lagi ada? Ada tak? Betul Ustaz. Berkenaan dengan sebuah hadis Sunan Tirmizi yang Nabi perintahkan budak orang lain tu minum dengan susu unta dan air kencing unta untuk penjelasan ini. Ada satu kumpulan hadis. Bila tanya hadis-hadis ini, kalau kebetulan yang saya tahu saya boleh urailah. Kalau kebetulan yang tak tahulah. Sebab hadis kan ada benda tu kita ingat, ada benda tu kita tak ingat. Jadi kebetulan saya pun pernah lupa hadis bagaimana satu kumpulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang nak memeluk Islam, mereka duduk di Madinah. Satu kumpulan nak datang nak memeluk Islam. Jadi bila mereka sampai di Madinah, mereka sakit. Ada sakit tak sihat kerana cuaca Madinah ni tak sesuai dengan mereka. Sakit lepas sakit demam tak berhenti. Akhirnya kata Nabi, kamu pergi duduk di hujung Madinah. Di hujung di kampung Madinah, di sana ada banyak unta zakat. Dulu kau orang bagi zakat, bukan bagi duit. Kalau unta bagi unta lah. Ada seorang yang jaga unta zakat. Lalu kata Nabi SAW, kamu pergi sana minum susu unta dan minum air kencing unta. Minum susu unta dan minum air kencing unta. Kamu akan sihat, kata Nabi. Lalu pergilah kumpulan ini pergi duduk di sana, minum air kencing unta dan minum susu unta. Minum air kencing unta, minum susu unta. Sampailah lega, sihat. Mereka sihat. Minum air kencing unta ni sihat. Sakit-sakit mereka tu lega. Saya baca dalam khabar, mari saya balik daripada Langkawi ni, semua kemarin di India, berduyun-duyun orang bawa kolek minum air kecil lembu. Kerana jangkaan mereka air kecil lembu ni boleh berubah segala jadi penyakit termasuk kanser. Ada air kecil lembu. Semua. Jadi hak Nabi sebut ni air kecil unta. Ada air kecil unta. Baik, bila sebut situ, bila Nabi kata minum air kecil unta, berbagai-bagai pendapat ulama menyebut adakah air kecil unta ini najis ataupun tidak najis. Itu saja. Berlaku khilaf ulama. Ada ulama mengatakan air kencing unta juga najis. Sebab dia air kencing tetapi khas untuk kaum ini kerana
untuk ubat boleh, nak makan saja tak boleh. Dan ada juga ulama mentafsirkan kata air kecil muntah ni tak najis. Kalau najis Nabi tak suruh minum apa semua. Apa pagi. Tapi hadis ni panjang lagi. Bila depa makan, depa sihat tau dalam hadis ni. Depa minum air sihat, badan gemuk apa semua. Lalu depa curi unta. Depa colek mata penjaga unta zakat tu, depa curi. Dia colek mata, depa curi unta tu buat lari. Lalu Nabi arahkan supaya sahabat ni pergi cari balik. Depa ni Muhammad jumpalah buat lari unta. Bukan macam orang lemat jumpa. Sahabat ni bila jumpa, dia punya geram kata aku bagi apa duduk situ boleh makan susu unta sihat walafiat, curi unta pula. Bunuh sahabat jaga unta pula. Sahabat ni pula korek je mata dia balik. Bunuh dia korek je mata balik. Tu hadis panjang. Tapi khilaf ulama berkaitan dengan hadis ini sama ada kencing unta itu najis atau tidak najis. Tapi hadis tentang Nabi suruh pergi minum air kencing unta itu memang hadis sahih dalam sahih Tirmizi. Saya pun dah baca hadis. Boleh ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Habis. So nama tulis. Laki ni dia takut tanya. Dia pemalu. Adakah sah solat seorang perokok dan perokok itu menjadi imam? Dengan isyak rokok lah. Saya tak jumpa lagi. Kita biasa jumpa perkara-perkara yang batalkan sembahyang isyak rokok. Tak ada. Dia ada beberapa perkara yang batalkan sembahyang. Selagi mana dia tak masuk dalam perkara batalkan sembahyang itu, sembahyang dia tak batal. Orang minum arak tu selagi mana dia tak mabuk. Dia tak mabuk waktu sembahyang. Sembahyang dia tak batal walaupun dia si peminum arak. Dia ada dua, untuk mengesahkan sembahyang mudah. Tapi untuk menjadikan sembahyang itu diterima oleh Allah Ta'ala itu lain. Kita ikut cukup syarat-syarat dia sembahyang kita sah. Tapi diterima tak diterima Allahu a'lam. Macam kita nak masuk mana-mana, masuk poli ke, masuk universiti mana. Bila kita cukup syarat-syarat kita, permintaan kita sah. Nak terima tak terima itu soalan. Mungkin tak terima dengan ada salah silap kita, mari interview pakai selipar, baru orang nak kena bangun tidur. Mungkin Allah tak ambil kita kerja, tak ambil kita mengaji walaupun kita cukup syarat dia. Sama juga kita semayang, kita kena syarat dia apa semua, semayang kita sah. Tapi nak terima tak terima masa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tengok jenis orang tu. Ni tu kalau mari duduk lak ke kawan halal, kan boleh tolak semayang. Nada dengan mulut bau rokok pakai kalau bau macam apa semua. Allah boleh tolak tapi semayang biasa. Kita kena pandai beza antara sah dan diterima. Lain sah lain diterima. Itu rokok lah. Begitu juga menjadi imam. Bukan perokok ni kita nampak orang berzina menjadi imam. Siapa tahu? Ada di zaman macam-macam pun semua menjadi imam. Bulan Ramadan ada orang ambil dia imam hafiz menjadi imam. Ada menjadi imam hafiz menjadi imam sembahyang tarawih. Tapi imam tu puasa pun tak. Ada yang silap dalam apa? Dia tak puasa. Malam-malam jadi imam pancung sedap kan macam sedap tu. Dia tak puasa. Orang panggil sah dah. Sah lah tapi kurang afdal. Sebab orang panggil ini imam yang asi, nama dia imam yang jahat. Imam yang jahat itu ataupun imam yang pasal. Ada pasal. Okey. Sebab tu saya tak mau kata ustaz kita beli apa waktu yang pasal. Pasal tu makna jahat. Panggil pasal. Panggil saya bukan pasal, saya pakai sisi. Panggil jadi imam yang pasal, pasti imam yang jahat panggil. Itu. Sembahyang dia sah tapi kurang pahala. Apa hukum nikah gantung dalam Islam? Bergantung apa nikah terus lah. Nikah gantung ni dia nikah besar tapi gantung jangan duduk sekali. Mana boleh orang gantung? Kecuali kalau pengantin tu bodoh. Itu cerita ya. Nikah gantung, angkat nikah cukup syarat, satu jangan duduk sekali. Itu terpulang. Kalau ambil sahabat, tengok kok jauh. Layan. Berpulang lah. Orang panggil itu cerita dia. Ini ada orang panggil nikah gantung. Sebab itu, dengan cara tak langsung saya tengok, kebanyakan nikah sekarang ialah nikah gantung.
Ada. Kebanyakan sekarang adalah nikah gantung. Kebanyakan. Sebab dalam hukum fiqh, daripada akad nikah dengan penuri, mesti 7 hari. Lebih daripada itu, dinamakan, ialah bahasa Melayu panggil nikah gantung. Daripada akad nikah dengan penuri, 7 hari ya. Ada 7 hari, dia dengan lebih. Kadang 3 bulan. Ada. Akad nikah dengan penuri. Kalau lebih daripada 7 hari buat penuri, yang tu nama dia penuri kahwin qadha. Penuri kahwin qadha, bukan penuri kahwin yang original dah. Nama dia qadha. Itu. Jangan itu, sebab tu saya nasihatkan supaya jangan jadi penuri kahwin qadha. Jangan jadi penuri kahwin qadha. Sebab itu ni nikah kan, kali. Ramai tak lagi. Kamu semua jangan jadi penuri kahwin qadha. Okey, angkat nikah bajet. Selalunya bila akad nikah rumah perempuan kan, akad nikah rumah perempuan selalunya akad pagi, hari itu penuri. Itu cantik dah. Nada. Jangan lewat sana. Kalau akad nikah pukul 3 petang, hari itu penuri. 3 petang lembu seekor habis dah. Nama punya kahwin tu bukan punya kahwin, dia pun bukan kahwin ni. Nada. Elok pagi lah pukul 10 pagi akad nikah. Itu paling cantik. Tapi orang tak buat 10 pagi akad nikah atau 9 pagi akad nikah. Hari itu penuri rumah perempuan. Katakanlah hari itu hari Sabtu. Nada, hari Sabtu. Sabtu depan, penuri rumah lelaki-lelaki. Dia tak lari pada 7 hari. Baru penuri kahwin itu nama penuri kahwin tak qadha. Lebih pada tu penuri kahwin qadha. Jadi nikah tu dah pada nikah. Gantung lah. Cara tak langsung, nikah gantung. Nak pergi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi tak cantik. Kalau saya ejah sama penuri kahwin, saya nak 7 hari itu selesai bila lelaki-lelaki belah perempuan. Selesai. Nak pergi. Ni kadang 3 bulan dah baru penuri. Berkelahi 5 kali lah. Tengok muka pengantin pun kadang-kadang lah. Bini tengok lain lagi, tengok lain. Gaduh tak tengok dah. Kena mabuk pula benda tu. Jadi masalah. Cuba ikut 7 hari. Itulah hukum fiqh. Apa hukum orang lumpuh solat dalam keadaan kursi roda sedang kursi tersebut kotor? Dalam hukum fiqh, kotor tak apa. Baju kotor, seluar kotor tak apa. Yang tak boleh najis. Itu saja. Kita kotor pun tak boleh dah, telajak lepas dah. Yang tak boleh najis. Ada, kalau ada najis. Kalau tak ada najis, sekadar kotor kena tanah, kena apa. Tanah bukan najis. Tanah kalau tak ada air boleh guna tayamum ganti. Mungkinlah kita tengok kursi roda lalu ke situ ada sebut ada semua kotor, tapi dia bukan najis. Dia kata mana nak tahu kok langgar ke anjing ke langgar ke musa ke langgar air. Mana nak tahu tak kira tahu sudah. Dah lah dia sakit dah ada susah dia pula betul semua itu. Islam ni mudah, senang nak pergi. Kecuali kalau kita tengok najis ketui ada kat situ. Tentulah tak sah. Ada kotak lain najis lain. Allah. Ini apa ada tetap boleh. Kegunaan luar sama yang tadi. Mohon terangkan mengenai konsep ubah wasatiyah. Mana ada ubah wasatiyah? Tadi. Ubah ni. Ya, ada salah. Oh, tajuk yang lain-lain. Konsep ubah dan wasatiyah. Ini kita baca apa? Ubah ini. So, apabila kerajaan Islam macam kerajaan Osmaniyah Turki, dia buat keputusan untuk mengambil orang barat yang mengajar tentera Turki supaya boleh upgrade senjata Turki itu, supaya kerajaan Turki boleh menahankan kekuatan dia sampai bila-bila. Karena kerajaan Turki memang kuat senjata tentera dia, tetapi dia tidak upgrade karena musuh Islam sedang memperbaiki model persenjataan perang. Jadi kerajaan Osmaniyah ambil orang barat yang mengajar kepada tentera-tentera. Jadi rakyat dia fitnah masa itu, tengok sultan kita pun dah pengaruh dengan barat.